Assalamualaikum, hai, saya Syuk. So, seperti biasa Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, kali ini betul. Kali ini aku berkeseorangan tanpa sesiapa di sisi. Gitu. Aku host hari ini. Jadi dengan siapa tetamu jemputan kita hari ini nanti kita akan tengok. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada yang belum subscribe, sila berbuat demikian. Boleh join our family members dengan harga RM5 sebulan. Okay, jangan lupa juga join our social media, Instagram, TikTok dan juga Facebook. Link disediakan di bawah. Alright, tanpa membuang masa, kita akan cerita seram. Hari ni tak berapa nampak lah baju aku, tak pakai baju Melayu. Pasal apa? Baju aku duk repeat benda yang sama. Biasalah lelaki ni tak beli sangat baju Melayu kan. Jadi aku ambil kain dekat belakang ni kan, aku custom jadi baju geng. Kan lagi kreatif tu kan. Okay, mesti korang tertanya-tanya, minggu ni cerita tentang apa? Jadi sebelum tu kita nak mempersilakan tetamu jemputan kita. Assalamualaikum, sila masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Macam OG nak duduk kan. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus tu, bagus. Okey. Betul. Boleh. Okey. Okey, boleh kenalkan diri sikit, siapa ni? Assalamualaikum. Nama diberi Hafiz. Hafiz Ya. Ramai nama Hafiz. Dari mana ni? Saya daripada Keluang. Keluang? Jauh sanggup datang studio Santai Semata-mata Chill untuk bercerita kisah seram kepada penonton Santai Chill lah. Baik Alhamdulillah. Mantap lah tamu kita malam ni. Tapi itulah, tak elok tamu datang tak dihidang air. Nak air apa? Boleh nak air sasaparilla lah. Sasaparilla. Teringatlah seseorang siapa Okey, tak apa. Okey, air sasaparilla satu, laci cola satu lagi. Mantap. Tunggu dapat Mat. Bila dia buat? Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dapat sasaparilla. Okey, mantap. Thank you so much. Okey Hafiz. Ya. Jadi macam mana progres puasa untuk bulan ni? Alhamdulillah okey. Sekarang ni pun dah orang kata malam 7 likur. Kita mengejar malam Lailatul Qadar. Kita pengejar malam Lailatul Qadar. Okay, baik. Sempena kita nak orang kata nak tahajud tu, kita dengar kisah seram dulu. Baik. Okey. Jadi malam ni kisah seram tentang apa yang nak sampaikan? So kisah seram pada malam ini, kita nak kisah seram berkenaan dengan asrama lah. Selalunya kita tahu kan, bila orang kata nak raya ni, banyak kisah-kisah seram asrama yang orang kata ternanti-nanti nak menunggu kepulangan raya tu. Tapi dia bukan pada bulan Ramadan. Cumanya untuk kita cerita macam mana keadaan mereka berada di asrama. Yelah, masa puasa ni pun dorang ada kat asrama kan. Jadi sesuai lah untuk kita nak orang kata apa, dipertontonkan, diperdengarkan. Tapi itulah, kita rasa kadang macam dah slow sikit lah. Habis puasa-puasa ni orang nak dengar cerita seram. Betul. Kan? Tapi korang keep support kita orang untuk kami hidangkan lebih banyak konten yang lebih menarik. Okey, saudara Hafiz. Ya. Apa cerita yang pertama? Cerita kisah seram asrama yang pertama ni berkenaan dengan pengalaman daripada abang aku sendiri lah. Abang aku ni dia duduk di sebuah asrama berdekatan di Melaka. Melaka. Sekitar Melaka. Aku tak nak sebut nama asrama tu.
So kisah ni pada masa tu abang aku seorang student untuk SPM lah, batch SPM tahun 2007. So jadinya bila kita tahu geng-geng SPM ni orang kata geng-geng tahun akhir sebuah asrama tu. Jadi mereka ni akan buatlah satu aktiviti yang orang kata menjadikan satu kenangan untuk diorang. Jadinya kalau kita tahu setiap dom asrama ni dia akan ada tengah-tengah tu orang panggil apa? Bila tengah dalam dom tu ruang lega lah. Ruang lega untuk penghuni dom tu untuk berjalan semua. Jadinya di setiap katil tu adalah katil double decker. Dan pastinya double decker tu mesti ada penghuni lah, kiri kanan semua. Dan jadinya satu malam ni orang kata nak menimbulkan satu kenangan, mereka berbincang untuk tidur ramai-ramai kat tengah-tengah. Tak tidur kat katil. Jadinya kata nampak orang kata keakraban sebagai seorang kawan asrama lah, kata kan. Jadinya mereka ni pun ambil tilam-tilam letak kat tengah-tengah orang kata antara katil tu. So ramai-ramai tidur. Gabung lah Gabung. Jadinya abang aku ni pula besar tau. Dia jenis tinggi, orang kata orang panggil tinggi godang. Godang okey. Tinggi godang yang besar. Memang orang kata macam lembu lah. Jadi dia tak minat lah tidur berempit sangat. Just layan je. Tapi bila 2-3 pagi dia akan tidur atas katil. Just layan je lah orang kata nak tidur tengah-tengah. Jadi ramai tidur tengah-tengah ni tidur. Dalam sekitar pukul 2 pagi atau 3 pagi lah abang aku dah start panas tau. Start panas, jadinya dia pun tidur lah ke katil dia sendiri. Katil abang aku pada masa tu dia ada yang bawah punya, bukan yang tingkat 2 tu. Tidur bawah. Dan kalau korang nak tahu, katil kat bawah tu pun ada gap lagi kan. Bawah katil yang tingkat pertama tu ada gap lagi. Faham? Ruang tu korang kena highlight kat situ lah, main peranan sesuatu kejadian yang berlaku dekat dom tu. Jadi malam tu abangku bangun beralih, dia tidur atas katil lebih selesa. Dia tidur atas katil dia sendiri. Dan ramai-ramai tidur. Dalam rasanya dom tu penghuni dekat almost 10 orang lah, lebih kurang macam tu. 10 orang. Abangku orang pertama yang tidur katil balik. Jadi tinggal 9 orang. Okey, macam kita tahulah kan, dalam kawan-kawan kita akan ada satu kawan kita yang orang kata tidur mati lah. Kalau letak bom ke mercun kat telinga memang takkan dengar. Takkan dengar. Jadi dia yang seorang kawan ni aku panggil dia, senang cerita nama dia Kasim lah. Kasim. Si Kasim ni. Kasim ni tidur tengah-tengah. Tidur tengah-tengah antara 9 orang tu. Jadinya 9 orang ni sebelum si Kasim ni tersedar, 9 orang ni dah diganggu. Diganggu pada malam tu dalam sekitar 3 lebih. Abang aku cerita 8 orang ni ada, kecuali si Kasim ni, 8 orang ni diorang terdengar bunyi suara tau. Suara apa tu? Suara macam Tolong. Okey. Dan seorang-seorang ni terdengar. Dia bukanlah 8-8 ni bangun serentak tau. Dia seorang-seorang terdengar. Orang pertama nampak bungkus berdiri dekat loker yang hujung ni katil. Selalu loker dia orang letak hujung ni. Okey, dia susun macam tu. Alright. Nampak berdiri tegak. Tolong. Ibu bangun, takut, lari duduk tidur katil yang orang kata katil hujung sana pula. Dia tidur katil member supaya tak nak benda tu dekat. Sebab dia atau yang hampir. So seorang-seorang dengar, seorang sedar, perasan kawan sebelah dah tak ada. Semua naik katil sini masing-masing. Maksudnya tidur bempit kat katil kawan sana. Sebab manda tu kat tengah. Faham tak? Okey, tak lagi lah keluar. Tak lagi. Okay. Tolong. Sampailah seorang ni. Dan seorang ni orang kata tidur paling, orang kata dia mati lah. Orang kata memang kau talqin pun takkan dengar lah. Jadi dia dalam pukul 4 tu dia, abangku cerita dia dah tersedar sebab dia nak pergi kencing. Dia pasang kawan-kawan ni kat tengah-tengah semua tak ada. Dia seorang kat tengah. Dan dia pun macam pelik lah. Dia toleh kiri tak ada kawan, kanan tak ada kawan. So kebetulan dia tidur tengah-tengah. Katil abang aku ni kat sini tau jarak dia. Jarak tengah ni dengan katil lebih kurang macam ni lah, dalam 3 katil. Dia pandang ke abang aku, dia nampak abang aku tidur atas katil. Tapi yang kali ni yang bungkus yang dia nampak tengah tu tak ada kat situ. Bukan kat tengah dekat antara loker tu. Okey, kat mana? Kat bawah katil abang aku. Alamak. Okey. Jadi dia tertoleh tau kat bawah katil abang aku tu. Dia toleh, dia pandang benda tu bungkus. Kebetulan masa dia dah macam tak tertelan lalu, bungkus tu pusing macam ni balik, muka dekat arah dia. Okey. Dia toleh kat ni lah, Kat arah si Kasim ni. Okey. Jadi member dah orang kata dah tak tahu dah, tak cukup tanah nak lari. Apa lagi, bantal tutup dengan harapan. Pergilah
pergilah, jangan kayu aku. Tapi dia silap Mat. Okay. Silap. Macam mana? Tu slow-slow gerak ke tengah. Okay. Dia gerak macam mana? Ngensot ke macam mana? Aku tak pasti, tapi kawan dia cerita dekat abang aku esok pagi ni, dia cerita mula kat sini, dia dengar suara tolong. Lepas tu kat dekat dengan hampir orang kata dekat dengan dia. Last sekali kat sebelah dia masa tu. Aduh. Atas katil? Kau kata kat tengah tu. Oh, tengah-tengah Dia tu tak lah. lari, dia tak berani nak lari, dia takut benda tu kejar dia. Sebab dia seorang dah kat tengah. Yang lain 3 orang semua dah orang kata dah masuk balik tidur berdua kat katil semua macam ni. Buat bodoh, buat macam tak sedar orang kata. Dia kat tengah tu. Pergi bempek sebelah sampai dia betul-betul rasa nafas dia kat sebelah. Tolong. Deman hembusan nafas tu kat telinga dia. Tolong. Masa tu dia tak boleh buat apa. Dia pun baca kursi semua duduk dengan menggigil-gigil. Sampai esok pagi. Esok pagi baru dia cerita dekat kawan-kawan dia. Kenapa kau tak kejut aku benda tu? Kita orang nak kejut, tapi kita orang takut. Aku ingat kau tak sedar, tak sangka kau orang yang terakhir yang kena kacau dengan hantu bungkus tu. Dan kawan dia demam 3 hari guys. Sepas hembusan telinga tu buatkan dia demam 3 hari. Itu kisah pertama yang abangku kongsikan berkenaan dengan hantu bungkus pada tahun 2007 tu. Okay. So lepas tu dia bagi tahu tak, dia maklum tak dekat warden ke atau Pak Gad ke? Tak ada. Dia cerita ni orang kata cerita, tapi semua dom-dom lain tahulah cerita tu. Sebab tersebar berkenaan kawan dia ni demam kenapa semua. Kawan dia esok pagi cerita berkenaan pukul 9 pagi 8 pagi beritahu yang dia kena bungkus tu tidur sebelah dia. Tapi diorang pun tu tak tanya mana datang bungkus tu. Sebab selama ni dom tu tak pernah diganggu dengan bungkus ni. Mungkin kebetulan, mungkin yalah, biasa orang kata suka-suka dan lama jadi duka kan. So lepas-lepas tu tak adalah kejadian sama berlaku? Tak ada. Dia sekali je? Sekali je. Macam tu pun boleh. Jadi kalau korang punya asrama ni belum ada kejadian pelik-pelik berlaku, hati-hati. Kan kita tak tahu benda kau nak jadi kan. Entah mana datang kita, entah terbawa ke, disinggah ke kan, wallahualam. Okay, ada cerita yang kedua ke? Ada. Okay, kita terus. Ni mostly cerita ni adalah most best di SPM lah. Sebab kalau korang tahu, best SPM ni selalu bila dekat exam junior-junior dah habis lah. Kalau di SPM dulu kita selalu exam time cuti. Betul tak? So abang aku ni best junior dah tak ada dah. So tinggal sini form 5 ni tinggal. So bila student form 5 yang ada dah tak ramai lah yang penghuni orang kata form 5 ni. Boleh kira tak sampai dalam 100 atau 200 orang lah, lebih kurang macam tu. Okay. Jadinya malam, orang kata malam bukan study week lah. Study week selalu kita guna kat universiti kan. Malam untuk persediaan belajar untuk SPM, abang aku kabarkan dia bangun untuk study dekat bilik prep. Bilik prep. Jadi abang aku ni dia bangun dalam sekitar pukul 2 pagi lah, dengan harapan nak study lah, nak exam SPM kan. Kita biasalah selalu student SPM mesti orang kata semangat kena ada dulu. Belajarnya tidak. Faham. Semangat kena ada dulu. Jadi abang aku bangun pukul 2 pagi, cuci muka kat tandas, dan dia nak buat air lah. Nak buat air sebelum bawa air tu nak pergi ke bilik prep. Okay. So water dispenser tu kan, asal makan water dispenser tu yang kat atas bawah tu, abang aku kena turun, dan abang aku duduk tingkat 3. Tingkat 3 kena turun ke bawah untuk buat air. Asrama tu 3 tingkat? Yes. Oh, baik-baik. 3 tingkat dia turun ke bawah untuk ambil air water dispenser, untuk dia buat air, aku tak tahu air apa, mungkin air Nescafe. Dia bawa untuk pergi bilik prep. Jadi masa dia dah isi air tu, dia dah rasa tahu malam tu kebetulan malam tu tak ramai orang yang study. Maksudnya boleh kira 2-3 orang yang berlega untuk study lah kan. Abang aku dengar macam ada orang ikut dia. Tapi yang pelik, yang ikut dia tu bukan berjalan pada belakang. Okay, aku cerita dia punya struktur blok dia lah. Struktur blok dia. Blok dia ni selalu kan blok kita akan bertentangan dengan antar blok. Tapi dia ni lain sikit. Blok dia macam sini. So sini akan menghadap ke pokok-pokok sana lah. Sini nampak pokok-pokok depan sini. Yes. Okay, faham. Okay, blok macam ni. Jadi abang aku berjalan kat kaki 5 tu, lepas si water dispenser, dia dengar tau ada benda macam mengikut dari sebelah sini. Blok sebelah. Okay, blok abang aku sini, abang aku kat sini. Okay. Dia dengar ada benda mengikut daripada sini, bukan dari belakang. Faham. Selalu kita akan dengar bunyi tapak kaki, tapi dia bukan bunyi tapak kaki, macam bunyi kain yang mengikut. Faham tak? Bila angin tiup kain akan bunyi kain dikibas-kibas. Macam tu. Kain kibas lah. Kain kibas. Bunyi macam tu. Abang aku dengar, abang aku pandang tak ada. Dia pandang orang kata sudut standard kita pandang lah macam ni. Tak ada apa. So abang aku pergi ke bilik prep. Sampai ada satu pokok tu, nak menuju turun tangga nak pergi ke bilik prep tu.
ada satu pokok tu, dia terdengar bunyi pokok tu bergoyang. Bunyi goyang yang abangku macam takkan beruk ada dekat pokok, selalu beruk kat hutan lah kan. Takkan malam-malam duduk kat pokok yang ada kata berdekatan dengan manusia. Abangku pandang. Dan kebetulan masa dia pandang tu, Kak Ponti baru selesai terbang ke pokok tu. Dia nampak benda tu terbang? Yes. Okay. Member tak jadi pergi sambung study. Patah balik. Masa dia patah balik, benda yang paling abangku kata paling dia tak boleh lupakan, benda tu gelap. Nilai gelap. Gelapkan abangku patah balik. Tak jadi blade prep. Tak sampai blade prep pun, baru turun tangga nak pergi ke bangunan blade prep. Abangku patah balik. Orang kata air tu memang dah sepah lah. Dia lari sambil orang kata bawa. Orang kata aku rasa kalau kau tengok cerita hantu kat 5 macam tu lah. Aku rasa abangku lari tu. Lari sambil macam tu. Okay. Abangku lari. Pada sama dia gelak sampai abangku masuk ke bilik dom dia. Tapi dia kata nilaian tu kuat lah. Bukan lah kata kuat sampai orang kata satu step dua dengar, tapi sesedap dengar lah telinga kita. Jelas lah. Sejelas. Masuk tu, itulah cerita dia. Abangku sepanjang abangku berlari sejam tu dia gelah. Itulah kisah sama kedua abangku pada orang kata nak dekat SPM. Okay. Dia demam tak? Tak. Dia tak demam sebab abangku ni dia kat Samar tu, okay, sekolah tu senang cerita, sekolah tu berdekatan dengan hutan. Dan masa dia masuk form 4. Abangku masuk Samar tu form 4. Okay. Pada form 4 lagi dia dah kena kacau, tapi tak se-ekstrim ni. Ini ada kisah-kisah yang ekstrim bagi dia lah, yang dikongsi dekat aku. Dan ini dia kata ini first time untuk dia dengar benda tu gelap untuk dia. Sebab dia berada dalam ketakutan. Tapi abangku tak demam. Cumanya abangku tak boleh lupa kan macam mana bentuk kain tu, muka, wajah, rambut tutup macam ni, nampak mata sebelah. Lebih kurang macam tu lah dia kata. Dia bagi tahu macam tu, nampak sebelah mata je. Yes. Dan dia gelak. Kadang-kadang baju standard lah, baju putih lusuh. Tapi itulah dia kata, mengilai tu kadang-kadang mentertawakan kau dalam ketakutan. Okay. Budak emo tu nampak. Itu kisah dulu. Okay, menarik. Okay, jadi lah, aku tertanya-tanya lah, ada tak kawan abang kau yang kena situasi sama mungkin diceritakan kat abang kau, ada tak? Ada. Yang abang kau bagi tahu, banyakkan kat area water dispenser tu, sebenarnya water dispenser tu dekat dengan pokok yang abang aku jumpa kat Ponti ni. Dan dia tanya juga, esok tu aku boleh ingat, esok tu dia ada cerita kat kawan dia. Dan kawan dia kata memang betul, area kat kawasan tu selalu Kak Pon duduk waktu malam. Ada pernah sekali dia terdengar kawan dia cerita, masa tu diorang nak ambil air water dispenser, dia memang nampak benda tu, dia bukan bertinggi, macam mana orang kata, terapung dekat pokok tu. Terapung kat situ sambil pandang doang. Oh, okay. Nampak dalam grup ni? Dalam grup tak, dua orang lah. Dua orang je lah nampak. Okay. Ini kisah yang diorang cerita kat abang aku lah. Tapi aku tak tahu macam mana kisah dia. Abang aku beritahu diorang pun nampak juga Kak Pon kat area pokok tu. Okay. Jadi bukan abang kau seorang je lah pernah alami benda tu kan? Okay. Tak, sekarang ni kenapa bilik prep tu jauh sangat? Aku tak tahu lah. Aku pun tak pasti. Sebab yang aku tahu Asama tu hanya form 4, form 5 je. Oh ya. Yes. Dia bukan form 1, form 2 tak ada? Tak ada. Sebab dia bukan sama yang pada form 1, form 2. Yelah. Okay, bangunan bilik prep betul? Dia bangunan abang aku atas bukit. Atas bukit. Bilik prep bangunan satu lagi bawah. Dia dekat dengan tangga. Turun tangga dah bilik prep bawah. Maksudnya ada kawasan lereng lah ni. Yes. Lereng bukit. Okay. Jadi kalau aku ni difahamkan lereng-lereng bukit ni memang kawasan-kawasan dia kan. Jadi mungkin lah tak pelik lah kalau dia menyinggah kat blok-blok bangunan tu kan. Okay. Tapi abang aku cakap pun sama ataupun sekolah dia ni memang banyak berlaku kata kisah-kisah seram. Cuma aku pun tanya juga kisah seram apa. Dia kata ni dulu kisah seram ni dululah. Dia kata ada lagi lah nanti. Ada lagi. Mungkin dia akan cerita. Sebab ini banyakkan kawan-kawan ni mostly senang cerita. Siapa yang sekolah kat situ, hampir 80 ke 70% akan alami gangguan. Sebab memang betul kat area aku pernah hantar abang aku ikut. Memang area tu memang kawasan hutan. Sekolah Melaka Sekolah Melaka kawasan rahsia. Kawasan mana tu agak-agaknya orang Melaka. Cuba korang teka-teka kan, manalah tahu betul kan. Kita orang tak boleh nak cakap. Alright, itu sajalah cerita kau malam ni. Okey, menarik perkongsian daripada saudara apa tadi?
Hafiz. Oh okey, saudara Hafiz. Okey lah. Agak orang kata seronok dengar saudara Hafiz ni cerita macam dah biasa lah. Memang biasa cerita kan? Tak biasa sebab banyak mata orang kata pengalaman dalam pergi ceramah, kuliah. Itu yang menyebabkan mudah sampai deliver cerita-cerita seram. Bagus ni. Alhamdulillah. Kita kat sini pun ada kru juga nama dia Hafiz. Oh ya. Tapi tu tak boleh pakai sangat. Okey, faham. Dia tu memang. Tapi yang versi ni alhamdulillah lah, rasa sejuk Allahumma kan. salli ala Muhammad. Kan yang ni kalau lagi seorang tu aku panas dengan dia. Okey. Tadi saudara Hafiz dah cerita sikit lah Mungkin saudara Hafiz boleh respon cerita yang saya nak ceritakan pula. Oh, ada cerita? Ada. Tapi yang ni disampaikan oleh orang lain lah. Yang menyampaikan ni adalah seorang warden asrama. Okay. So benda ni tak berlaku pula pada pelajar asrama, tapi warden asrama. Dia lain sikit. Okay. Ceritanya begini. Warden asrama satu sekolah ni kat Melaka. Masih juga, Melaka. Masih Melaka. Okay. Okay. Satu warden asrama ni dia merupakan seorang guru silat. Jadi seorang guru silat lah dan aku ceritakan dulu macam mana dia punya layout asrama dia ni Okay. Ini rumah warden. Sini ada dataran ataupun kata tapak perhimpunan asrama lah. Kecil sikit tak besar mana. Dan dekat sini asrama lelaki dan sebelah sana asrama perempuan. Okay. Tapi asrama perempuan sini dalam cerita ni tak ada apa-apa lah. Asrama lelaki ni kita selalu panggil Aspura. Aku rasa semua asrama pun macam tu kot. Atau mungkin ada yang lain. Kau punya asrama apa? Sama juga, Aspura. Sama lah tu kan. Okay. Jadi nak dijadikan cerita bila seorang guru silat ni kan, dia kadang-kadang, yelah hobi dia kadang-kadang dia ada pelik sikit. Orang kata bukan pelik rare. Jadi dia punya hobi ni adalah menyimpan barang-barang lama antik, iaitu senjata. Bukan senjata api tapi senjata dulu-dulu lah, macam keris, macam lembing, macam tu. Dan dia ni kolektor yang mana dia nak barang tu betul legit. Kalau keris bukan keris yang baru dia buat. Dan lembing bukan baru dia buat, dia nak yang betul rare punya. Yang tu lah. Jadi dia pun beli keris tu dengan harga agak mahal lah, beribu juga. Sebab dia memang memang kalau kau tengok sekali pun macam, ini betul rare keris ni. Dia bukan keris yang kau tengok lawa lagi tu, tak. Sebab yang keris dia ni pun tinggal dia punya besi tu je, hulu tak ada. Okay, faham. Macam ni, dia tinggal ni je. Yang ni bilah hulu tak ada. Dan tapi dia custom lah. Dia custom hulu sendiri. Okay. Dan lembing tu pula hanya ada mata dia lah, yang depan tu. Kan. Yang tempat pemegang tu pun dah tak ada, cuma dia custom. Tapi dua-dua tu benda yang legit dan pernah makan darah. Maksudnya keris yang memang betul-betul lama lah ni. Dikatakan aku pun tak sure pasti tak, pernah dibawa tempur dulu. OG betul lah, OG betul. Dan satu masa ni guru warden asrama aku ni kan, dia ada satu bilik. Okay, rumah sebelah dia ni ada rumah warden tapi tak digunakan. Ataupun bukan rumah warden tau, orang panggil rumah apa lah, tapi dia bilik. Macam tu, panggil apa lah, aku dah tak ingat. Satu bilik yang tak digunakan pakai, jadi dia letaklah barang-barang dia yang tak pakai dekat bilik tu. Okay. Satu malam ni ada pelajar-pelajar asrama lelaki. Pelajar asrama lelaki ni ataupun budak lelaki selalu datang rumah warden lelaki. Biasalah kan, connection antara warden dengan pelajar. Sebabnya kadang-kadang kalau ada masalah, pelajar nak datang jumpa warden. Ataupun kadang-kadang warden sekolah ni kan, yang dia ni guru silat ni, kadang-kadang dia buat spot check kan. Tak berarti kata kau pergi rumah aku ambil rotan. Macam tu. Okay. Macam tu. Dia nanti cakap, nanti kadang-kadang dia macam ni, Assalamualaikum. Dia panggil isteri kepada warden ni kan. Dia kata cikgu sekian minta rotan. Dia punya rutin macam tu budak-budak ni. Kan, dia pun dah tahu. Jadi ada satu hari ni memang warden ni dia meronda asrama lelaki ni. Dan adalah kesalahan-kesalahan budak asrama biasalah kan. Kalau tak kena marah tu bukanlah budak asrama. Biasalah kalau pakaian kat dobi tak dikemaskan kan, dom makanan kat bawah katil kadang ada kan. Jadi tu orang kata asbab-asbab nak minta kena marah lah. Okay, then warden pun cakap,
Presiden kau pergi ambil sekarang rotan kat rumah aku. Dia pun pergi bertemankan dengan kawan lah. 2 orang dia pergi berdua ke rumah warden. Jadi masa nak ke rumah warden ni, warden ni menunggu lah sambil marah budak-budak ni. Lepas tu budak tu patah balik. Cikgu, tak boleh lah nak ambil nak pergi rumah cikgu. Kenapa? Kita orang nampak ada Pontianak. Okey. Ada Pontianak geng Bukan bini dia lah, bukan bini dia. Bukan. Okay, Tak pergi lagi. Aha. Okey, dia berjalan. Terus dah nampak rumah warden. Kan ni asrama. Dia kena lalu kat dataran tu. Terus nampak rumah warden. Okey. Tu nampak dia kata macam ni kat kawan dia. Weh, kau nampak tak apa aku nampak? Kata kan, aku sebenarnya nak cakap dulu, aku nak tanya kau, tapi kau dah tanya aku dulu ni. Macam tu. Tu kakak cantik kan? Ya tu. Macam mana patah balik. Okey macam tu. So patah balik, dia pun bagi tahu yang warden ni. So yang cikgu ni, dia rasa macam apa benda yang dia nampak ni kan. Ingat macam nak jadi sebab buat naik angin dah ni kan. Macam tak nak ambil rotan. Jadi yang cikgu ni pun dia pergilah balik rumah, tak ada apa pun. Dia pergi tengok tak ada apa, dia pun ambil rotan. Apa lagi dia pun gunalah kuasa dia untuk menyebat budak-budak tu kan. Pam. Okey. Jadi hari yang berikutnya, dia akan selalu kemaskan barang senjata ni. Jadi dia akan ada hari yang bersihkan senjata, dia letak. Dia ingat kedudukan tu. Keris sebelah sini, lembing sebelah sini macam tu. Okay. Dan ada satu masa ni bini pada warden ni, dia kata, "Bang, kat sebelah ada sesiapa ke?" Kenapa awak tanya? Kata, tak adalah, saya dengar macam ada barang, macam ada orang kat sebelah lah. Macam ada barang-barang jatuh-jatuh macam tu. Lelaki ni pun, saya tak dengar apa-apa pun. Tak apa, saya pergi tengok sekejap. Dia pun pergi bilik sebelah yang dia simpan senjata. Dia buka, dia tengok kedudukan keris dan lembing dah beralih. Dia pun pelik. Tadi aku letak keris kat sini, lembing kat sini. Kenapa dua-dua dah ada kat sana? Okay. Seperti Dialihkan lah. Dialihkan. Bukan bersepah, tapi dialihkan. Macam tu. Kemudian dia pun ambil balik kedudukan tu, keris dan lembing dia letak sini. Dia kata, ini dah pelik ni kan. Dia kata tak mungkin student dia berani buat benda macam ni. Dia pun letak balik. Kemudian dia cakap macam ni dekat keris dan lembing tu, kalau betul kau ada, kau alih. Macam tu. Kemudian dia pun pergi bilik sebelah. Dia pergi bilik sebelah, bilik rumah dia lah, rumah dia. Dan kemudian bini dia tak cakap apa semua, tapi dia rasa macam curious nak tahu kan, kenapa tadi beralih. Dia pergi lagi sekali, dia beralih kan. Keris dan lembing tu masih beralih, tapi bukan di tempat tadi, dah tempat lain pula. Macam tu. Kan. Tapi so dia pun dah kata, okay, ini ada isi man. Barang ni ada isi. Betul lah tu. Macam tu. Kemudian okay lah, dia tak buat apa, dia cuma baca apa yang perlu. Dia kata untuk jadi pelindung dan pendinding rumah dia sendiri. Dan ada kawan kepada cikgu ni, which is seorang ustazah, nak pinjam lembing dan keris tu untuk satu orang kata majlis kemerdekaan. Jadi biasalah dalam majlis kemerdekaan ni dia ada persembahan silat, ada orang kata apa, iringan kan. Iringan apa ni, budak-budak nak buat kat guru tu kan, yang ada siap bunga mangga lah kan, budak nak pakai yang tu. Dia pun bagilah. Okay, cerita ni kan, lembing dan keris ni sebenarnya ada lebih pada satu, tapi yang betul-betul legit ada dua, yang tu je, satu keris, satu lembing. Tu je. Then ustazah ni kata nak pinjam. Tu yang warden ni cakap, boleh nak pinjam, tapi yang ni jangan buat benda bukan-bukan lah, sebab yang ni barang ni bahaya sikit. Dia cakap macam tu lah, tak nak takutkan ustazah tu kan. Kan tak bagi pinjam, kata kemut pula kan, takut dia cakap kedekut. Bagilah, bagi. Okay. Jadi sepanjang majlis kemerdekaan tu tak ada apa-apa yang berlaku, okey je. Tak ada masalah. Kemudian sebelum nak dipulangkan kepada warden tu, yang apa ni, ustazah tu pun simpanlah dulu untuk esok dipulangkan. Jadi satu malam ni ustazah ni dia letak barang tu dekat rumah dia kan. Jadi masa dia lalu kat depan bilik itu, tiba-tiba dia nampak seorang kakak cantik. Kakak cantik. Dia cakap seorang perempuan lah, aku tak cakap kakak cantik dulu lah, seorang perempuan. Nampak perempuan macam tu. Dia pun alamak, mana datang perempuan ni kan. Dalam hati dia kata, laki pasang dua. Dia kata, laki aku dia buat apa boleh ni kan.
Dia pun pergi kat suami dia, bang nampak perempuan lain ke? Tak ada, kenapa? Tu kat depan tu, kat bilik tu ada perempuan tu. Laki dia pun dah pelik kan. Pergi kat bilik tu, yang mana dia simpan tempat keris dengan lembing tu, buka lampu, tak ada. Pelik. Dia pun pelik. Tu dia kata okey lah, tak apa lah. Dia tutup lampu. Esoknya dia bagi balik senjata tu dekat warden asrama tu. Dia kata, cikgu, kau punya barang ni ada benda ke? Lepas tu cikgu tu cakap, itulah saya nak cakap tapi tak tahu nak cakap macam mana kan. Okay, so cerita pun tak dipanjangkan, just dia pulangkan lah. Lepas tu memang sekolah tak pinjam lah barang dia kan. Tu cerita dia. Okay. Kemudian yang cikgu warden ni, dia berhasrat untuk jual barang-barang tu. Sebab sebenarnya lah, mak kepada warden ni, isteri, anak-anak semua pun diganggu sebenarnya. Dia nampak kakak cantik lah, nampak orang tua lah, macam tu. Cumanya aku cuba ringkaskan sikit lah, kan panjang mujela kan. Okay, kemudian dia pun jual kat platform social media, which is Facebook lah. Dia iklankan keris dan juga lembing tu. Kemudian ada seorang ni, kebetulan memang dia pun minat sama barang-barang ni, walaupun harga yang diletakkan yang warden tu agak tinggi, tapi dia kata dia memang pengumpul dan dia tahu barang ni legit, dia nak beli. Dia pun beli dengan cikgu warden ni lah. Tapi yang warden ni, dia dah ingatkan dulu. Dia kata macam ni, bang, barang ni ADC tau. Dia kata oh ADC Dia kata benda apa? Dia kata saya pun tak tahulah, tapi banyaklah kejadian-kejadian pelik dengan benda ni. Tapi yang pelik yang seller ni, yang buyer ni kata, lagi bagus, saya memang suka benda-benda ni. Saya memang suka benda-benda ni. Aku cakap, lain macam buyer ni kan. Tapi sebabkan dia lah dah tak nak simpan, dia pun jual. Okay, jadi yang buyer dan seller ni saling berhubung walaupun barang tu dah dibeli. Sebab collector ni dia suka berkongsi ilmu kan, ajak borak apa semua, macam tu lah, hobi sama kan. Okay, yang collector ni dia pun dah beli dan dah ambil keris dan lembing tu. Jadi dia ni pun ada satu bilik khas yang disimpan barang-barang ni. Tapi yang collector ni, yelah, nama collector bukan barang tu je dia ada, dia banyak lagi barang-barang lain di dalam bilik tu. Ada keris lain lah, ada macam-macam jenis lembing apa semua memang dia ada. Dan bilik tu dipasang dengan CCTV. CCTV ialah barang mahal itu kan, takkan tak ada CCTV kan. Jadi dia pun letaklah CCTV. Jadi ada satu malam ni, tiba-tiba yang warden ni, okay, buyer ni aku nak cakap nama dia Syah. Okay, senang lah buyer ni nama dia Syah. Cerita ni betul lah. Cerita ni betul. Okay, jadi satu malam ni, cikgu ni dapat call daripada si Syah ni, which is buyer ni. Kata, hello bang. Kata, kenapa? Barang kau ni memang legit memang ada ADC lah. Kata, lah kenapa? Kata, kau punya keris dengan lembing ni menari-nari Wah, menari-nari. Dia kata, kenapa? Ni tengah tengok ni kat CCTV. Kata, kenapa? Terbang ni dia menari-nari dia. Lama. Aku cakap, dia kata kali ni bukan dua tu je geng. Dia kata kat dalam bilik tu semua terbang menari-nari senjata tu. Faham. Tapi yang pelik dia kata kan, seller ni kau main suka, buyer ni kau main suka lagi. Aku pun tak tahu lah. Yelah, ada juga orang yang minat macam ni, tapi aku pun tak tahulah kan. Macam kita pun sebelum ni pun ada juga peminat, kita dengar ada peminat benda-benda macam ni, ada caller macam tu. Jadi dia suka. Dia kata, oh okay, boleh tengok tak rakaman tu? Lepas tu yang warden tengok tu, memang ada rakaman tu. Memang ada yang footage menari-nari tu. Ada lah ni. Ada, tapi tak ada. Bila aku minta memang tak ada. Selalu jarang nak dapat kat kita kan. Bila dapat kat kita, cakap dah tak ada lah. Lagipun footage CCTV ni berapa lama je disimpan. Betul. Kan. Okay. Kemudian dia kata kejadian yang sama juga hari yang lain kan. Memang ada CCTV tu, keris dan lembing tu dia bergerak sendiri, beralih arah. Dan kadang-kadang kat dalam footage CCTV tu ada penampakan kakak cantik dalam bilik tu. Lepas tu dia kata cikgu ni tak tahu satu hari tu memang dia dah langsung tak dapat nak contact dengan si Syah ni.
dia pun dah tak tahu apa cerita apa ni, si Syah tu dengan barang-barang tu macam mana. Dia bukanlah cerita kat asrama sangat, tapi ni pengalaman warden lah. Sebab dia ambil barang-barang tu kan. Lepas tu memang dia dah serik dah. Dia tak ambil barang-barang pelik sebab satu risiko dekat student-student dia kan, kat keluarga dia. Jadi pun lepas tu dia pun beragak-agak lah dengan hobi-hobi yang pelik macam tu. Macam tu. Punya cerita kan, kadang-kadang kita selalu dengar gangguan asrama mesti kat student kan. Tapi yang ni dekat warden pula. Aku ada juga kisah daripada student, tapi agak aku rasa pun dah panjang cerita. So itulah cerita daripada seorang warden asrama di Melaka. Tak, cuba aku tanya, keris tu asal daripada mana? Maksudnya daripada tanah Melayu kita ke ataupun jiran kita ke? Ya tu aku tak dapat nak pastikan, sebab dia pun tak cerita detail lah. Tapi dia ni memang dia kata ada group lah untuk beli barang-barang macam ni. Tapi pada aku kau tak payah tahu. Nanti kang dalam ni ada yang mencari. Okay, faham. Itu je aku. Cuma aku memang tertarik juga. Tertarik mana datang. Yalah, keris daripada orang kata tempur, lembing tempur masih lagi dipegang hingga ke hari ini. Benda tu bagi aku, siapa yang mewarisi pegang tu kuat lah dia. Kuat. Di apa, dia takkan benda tu tak ganggu kan. Mesti akan terima gangguan. Paling korban pun dia punya keluarga. Aku pun kadang, yelah dulu kita pernah dengar orang kata keris terbang kan. Jadi kadang aku bukanlah orang kata tak percaya ke, tapi aku cuba membayangkan keris terbang semua kan. Tapi mungkin orang yang tak mengalami dia susah nak percaya. Tapi aku percaya benda, kalau dah nama benda mistik kan, tak mustahil lah benda ni berlaku. Okay. Jadi itulah orang kata beberapa kisah daripada saudara Hafiz Hafiz dan juga saya Syuk untuk malam ni. Akan datang ni akan ada banyak lagi cerita yang menarik. Betul, ada cerita lagi? InsyaAllah ada, insyaAllah ada. Okay, cerita tentang apa lepas ni kita akan buka lah. And stay tune untuk video yang lebih menarik. Kepada korang yang berminat untuk berkongsi cerita, untuk kami ceritakan semula, ataupun nak jadi caller, ataupun nak datang ke studio kami, tak ada masalah. Boleh berhubung di Instagram, di email dan juga Facebook. Okay. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Follow lagi sekali our social media untuk hiburan yang lebih menarik. Semoga puasa korang barakah dan juga diredai. Dah hujung-hujung puasa ni, orang kata kejarlah apa yang patut kan. Semoga kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Okey, jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.